Okey, itulah sebut sedikit. Okey, so dekat sini kenapa kelakar? Sebab saya kat sini tak pernah menakut-nakutkan orang ramai tentang bangsa-bangsa jin ni. Korang kena berani lah, kena berani. Sebenarnya kena berani je. Korang jangan takut-takut. Sebenarnya dia tak menyeramkan. Dia bentuk dia memanglah menyeramkan. Okey, tapi kau tak payah layan benda macam tu. Bila kau layan benda, kalau kau rasa jin ni kau takut, kau akan jadi ketakutan lah. Kalau kau rasa berani, dia pun tak berani lah dengan kau. Okey, siapa yang tengok live tadi, kau kena tengok daripada awal, daripada dia menari Mak Yong tadi. Okey, kalau kau dah tengok separuh jalan, kau tak faham masa yang kita bakar buhur tadi kan. Kita bakar buhur tadi. Okey, ramai yang tanya tadi, kemian ke buhur? Ini buhur, okey. Tunjuk saat lagi Kang, kecoh pula. Edika Yusof pakai kemian pula. Okey, ni buhur, okey. Tak ada kemian dalam ni. Dalam ni kayu, okey. Kayu ni kayu buhur. Okey. Okey, faham dia bukan bakar kemian. Dia kalau bakar kemian ni jadi masalah. Tak jadi masalah. Dia sebenarnya yang jadi sebab kamu tak tahu niat dia membakar tu untuk apa. Okey, adakah asap ini makanan jin? Ya, asap memang makanan jin. Isap rokok pun kalau dia pasang niat untuk memberikan jin dia makan, dia tetap akan makan. Okey, itu maksud dia. Mana kata kat sini kena buka minda. Okey, kalau kamu bakar buhur disebabkan sunnah, kamu kena pasang aku bakar buhur ni untuk sunnah, mengikut sunnah. InsyaAllah dia akan jadi sunnah. Tetapi kalau kamu bakar buhur tidak ada apa-apa niat, kosong, dikuatiri akan ada benda yang dia akan menghampiri dengan kamu. Kamu tak tahu tapi dia boleh menghampiri dengan kamu. Okey, faham Beg kuning mana? Beg kuning tak ada. Sekarang kita semua dekat beg orange je. Okey, siapa-siapa nak produk tu apa, pergi kat beg orange. Okey, IKIP pusat rawatan boleh dapat kat situ. Dia menangis. Dia kalau kata saka-saka dia nak lepaskan tuan punya badan, dia akan menangis. Dia menitik-nitik. Tapi dia wayang lah. Dia tak ada lah. Dia ego lah. Dia kata tak ada lah ni. Tapi air mata dia menitik-nitik lah. Okey, biasanya macam tu lah. So macam tu juga kalau kata kita buat air rukiah dan sebagainya. Kalau kamu tengok, kenapa saya menangis-nangis, kenapa saya rasa menitik-nitik air mata, biasanya itu adalah melibatkan saka keturunan. Kebiasaannya macam tu lah. Okey, mana nenek tu pergi tu dalam almari. Kalau nak nanti datang ambil banyak dalam tu. Bukan kata nenek macam-macam ada. Okey, kalau ada yang berminat, okey, yang kau cari merata-rata, nak cari pendekar, mustah, pinang sebatang apa semua ada kat sini insya-Allah. Kita boleh, saya buka je tu, saya lepaskan juga kamu. Ambil lah, simpan lah kau. Okey. Tapi kalau dekat tangan saya biasanya penjara lah. Okey, penjara lah. Dia memang tak boleh lepas lah. Sampai satu tahap nanti, so kita tanam ataupun kita bakarkan. Maka terputuslah perjanjian dia. Okey. Okey, kita ambil 5 minit, 10 minit untuk menjawab soalan Panglima. Panglima hitam kita dah banyak dah buat live pasal Panglima hitam, Panglima hijau, Panglima kuning. Okey, yang korang agung-agungkan tu semua, okey. Dikuatiri itu bukan Panglima hitam, itu adalah bangsa jin yang selama ini dipuja-puja. Sesuatu kubur yang dia orang pergi untuk konon-konon nak panggil, nak seru Panglima hitam ni kononnya, sebenarnya bukan Panglima hitam tu yang terwujud. Okey, jin yang menyerupai Panglima hitam tersebut. Okey, jadi korang pun bela. Kau kena ingat satu benda, Allah Ta'ala pernah bagi tahu bangsa jin ini akan memecah belahkan, akan menghancurkan manusia. Okey, jadi kena pegang dekat situ betul-betul. Okey, tak lama lagi akan ada, tak lama lagi 10-20 tahun nanti akan ada saka Anwar Ibrahim, Najib Tun Razak. Kalau kau pergi kat kubur diorang, kau buat pemujaan dekat situ, akan muncullah mereka yang menyerupai si mati tersebut. Dia akan menyerupai si mati tersebut. Itu kena jangan main-main benda ni. Okey, jangan main-main benda ni. Lagi 10-20 tahun nanti kalau diorang dah tak ada lagi, ada pula yang sayang gila-gila, contoh apa ni, Najib dah mati, ramai gila-gila sampai pergi kat kubur puja, muncul lah, apa tak muncul pula, tapi muncul dalam keadaan jin. Okey, menyerupai jin tersebut. Okey, kena hati-hati. Sebab dulu ramai cakap bakar colok tak betul. Mana boleh kau cakap bakar colok tak betul? Kau tak tahu dia bakar tu sebab apa. Sekarang ni buhur dah keluar colok. Pasal apa tak ada orang cakap pasal bakar buhur tak betul? Buhur pun dah keluar colok dah. Tak semestinya tu. Ia memang makanan jin, tapi kau kena hati-hati. Pembakaran tu disebabkan apa? Dia bakar tu sebabnya apa? Okey, ada setengah orang dia bakar sebab dia nak panggil benda yang dalam badan dia tu bagi makan ke apa ke dulu. Lepas tu baru dia buat kerja dia. Ustaz, kaca yang keluar dari perut lepas sapu minyak 1000 bisa tu, buang macam tu je ke macam mana? Buang macam tu juga. Okey, mana-mana yang pakai minyak 1000 bisa tu, kalau keluar kaca ke, keluar plastik ke, keluar benda pelik-pelik ke, buang macam tu je. InsyaAllah dia akan terbatal. Okey, dia akan terbatal. Jangan simpan kat rumah, kumpul buat koleksi kaca-kaca yang keluar pula. Okey, mana-mana yang selama ini merawat,
Okey, mana-mana pergilah rawatan mana-mana pun, untuk nak keluarkan buhur tu susah. Okey, nak keluarkan buhur tu susah. Jadi apa yang kau boleh buat, gunalah minyak seribu bisa tu, dia bantu untuk keluarkan buhur-buhur sihir dekat dalam badan. Okey, saya tak payah cakap pasal produk yang kami punya. Saya rasa ribuan orang dah pakai. Okey, kami pun sampai tak menang tangan dah nak bagi post dan sebagainya. Okey, sekarang sampai tersalah-salah bagi. Yang mana-mana tersalah-salah bagi tentang produk tu, korang boleh PM terus dengan admin. Okey, admin nanti dia akan check balik. Okey, ada yang kadang-kadang beli 5 dapat 1. Okey, kita check balik ada syarikat penghantaran ni, dia tukar plastik kita. Okey, kita tahu plastik kita plastik apa. Okey, macam itulah lebih kurang. So tak apa, kita akan buat siasatan dan kita akan bagi balik, jangan takut. Okey, ada juga yang bising kenapa tak dapat free gift. Aku dah bagi tahu free gift tu sampai pukul 12 malam. Engkau pergi beli 2 hari selepas tu, macam mana nak dapat free gift? Orang bagi tahu, orang siap buat video, siap bagi tahu lagi kan. Dia boleh tanya ni, kenapa saya tak dapat free gift? Dia beli berapa bulan? Okey, free gift dia bukan boleh bagi hari-hari, ada hari-hari dia je lah. Okey, kalau kata kita bagi, jangan takut, kita bagi. Okey, maksudnya macam tu. Ustaz, kalau bakar kemian tu macam mana pula? Ada juga. Dia bakar dia macam mana pun itu memang makanan jin. Tetapi atas dasar apa pembakaran tu berlaku? Okey, atas dasar apa pembakaran tu berlaku? Macam tu juga dengan kecoh pasal apa garam tak boleh buat sihir. Siapa kata garam kasar tak boleh buat sihir? Kau pergi jumpa dulu dengan pengamal ilmu hitam. Kau pergi jumpa, pergi tengok dia orang dulu, pergi tengok. Kau jangan pasal tu cakap bila masuk bidang perawat ni, dia kena masuk mendalami betul-betul. Dia kena tahu macam mana taktik ilmu hitam ni serang. Dia gunakan apa benda dia. Kau faham tak? Garam kasar ni, benda tu satu benda saja, benda. Dia sebenarnya atas niat apa dia baca dekat garam tu tersebut. Boleh tak jadi sihir? Boleh bang. Ramai je yang ada. Yang apa, ramai pengamal ilmu hitam menggunakan garam kasar ni sebagai dia punya kaedah untuk menghantar sihir. Itu kaedah saja. Dia tak ada bukan kata garam, petai pun boleh. Okey, petai boleh, bawang merah boleh, bawang putih boleh. Boleh, itu medium saja. Tetapi bila pencerahan yang diberikan oleh mangkuk, tak berapa nak mangkuk sangat, dia jadi macam tu lah. Sebab tu kena duduk dulu dalam bidang rawatan, kena tahu macam mana permainan ilmu hitam. Dia kena macam kes Abang Ali tu, kita tak boleh kata itu adalah sihir ataupun tidak. Dia tak boleh jawab soalan tu, melainkan dia pergi kat tempat kejadian. Kalau dia sekadar melihat kemudian dia berkata, mana kata itu panggil menuduh. Perawat tersebut perlu pergi kat tempat kejadian, memastikan sama ada itu adalah buhur yang disebabkan sihir ataupun tidak. Bukan dengan tengok video, tak ada, mana boleh. Kita guna benda ni adalah untuk pagar rumah. Engkau je yang guna untuk pagar rumah. Okey? Itu medium saja. Perawat-perawat Islam memang menggunakan benda itu sebagai pagar rumah. Tetapi perawat ilmu hitam, mereka menggunakan itu medium untuk menghantar sihir. Ada tak orang menggunakan sihir menggunakan air kosong saja? Ada. Okey, tak semestinya guna tanah kubur itu adalah medium untuk menghantar sihir ataupun medium untuk nak pagar rumah. Itu medium. Kena faham tau, medium. Pasal tu, bila tersilap, dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi fitnah. Okey, contoh kalau kata Ali, mungkin dia sendiri yang letak. Mungkin jiran dia sendiri yang letak. Okey, mungkin benda tu direka-reka dan mungkin juga benda tu adalah pagar rumah dan pagar kedai sebagainya. Jadi jawapan dia tak ada sebenarnya. Jawapan dia tak ada. Sebagai seorang perawat, dia tak boleh bagi tahu jawapan dia. Apa benda tu sebenarnya? Dia tak boleh kata benda tu pagar rumah. Apa pembuktian yang mengatakan itu pagar rumah? Dia tak ada jawapan. Jadi apa kena buat? Perawat yang bercakap tersebut perlu pergi kat tempat kejadian untuk merasakan aura yang berada di situ. Tapi dia hanya tengok serutan video. Pasal tu saya tak stitch dia punya video. Okey, sebab apa dia akan jadi macam mana? Kerana nak menyebelahkan seorang sebelah pihak, mana kata dia akan jadi satu unsur fitnah. Okey, dia akan jadi unsur fitnah. Awak pergi dulu jumpa dengan pengamal ilmu hitam, banyak mereka menggunakan garam kasar untuk medium menghantar sihir. Banyak, bukan tak ada, banyak kot. Okey, sebab saya adalah seorang mangsa sihir dan saya pernah pergi masa saya sakit dulu, mengata-kata saya pergi merawat. Medium tu memang digunakan benda tu. Ada tak? Ada yang bagi tahu ilmu hitam mana ada guna limau. Siapa cakap tak ada guna limau? Siapa kata tak ada guna limau? Okey, mereka yang memasukkan keilmuan dalam badan, mereka yang memasukkan sesuatu dalam badan pun menggunakan limau. Okey, siapa kata tak ada? Benda tu medium. Pasal tu medium ni sesuatu benda bergantung kepada apa yang mereka hajatkan terhadap medium tersebut. Okey, apa yang mereka hajatkan dalam medium tersebut. Pasal tu dia boleh jadi fitnah.
Okey, andai kata yang si Ali tak tahu apa benda, aku tak tahu, contoh ni kita tak sebelahkan dia, sebab benda tu kita tak tahu jawapan. Perawat pun tak akan boleh tahu jawapan. Yang dia tahu itu kaedah. Kaedah tak semestinya benda tu tepat. Okey, tak semestinya benda tu tepat. Okey. Maksudnya dia lebih baik dia tak ada jawapan sebenarnya. Adakah betul-betul kena sihir? Tak ada apa-apa tindakan. Mungkin benda tu satu lakonan, mungkin benda tu satu publicity, tetapi untuk barang yang digunakan untuk mengatasi sihir, adakah itu untuk pagar rumah? Tak. Atas niat apa benda tu dilakukan, maka adakah benda tu boleh jadikan buhur? Boleh. Buhur ni, apa pemahaman anda tentang buhur? Buhur adalah sesuatu benda yang diletakkan di kawasan rumah kita dan ia bukan hak milik kita. Faham tak konsep dia? Apa itu buhur? Buhur adalah sesuatu benda yang diletakkan di rumah kita dan ia adalah bukan hak milik kita. Makna kata apa? Contoh, ada garam bertaburan dekat rumah kamu, sedangkan kamu tak buat pagar rumah. Yang diletakkan di keliling rumah ni siapa punya barang? Okey, tu tanda soal. Jadi bila benda tu bukan hak milik kita, ini yang masalah. Okey, ini jadi masalah. Tapi kalau kamu yang letak, mana kata niat kamu untuk pagar rumah, maka dia akan jadi pagar rumah. Tetapi kalau benda tu bukan hak milik kita, ini yang jadi masalah. Okey, suatu benda satu medium. Jadi bila satu medium, tak semestinya kena masuk dalam kain kuning baru dipanggil apa dia, ada benda dalam. Tak, bukan macam tu. Tak semestinya bila masuk dalam kain putih ada benda, bukan macam tu. Tu pasal masuk betul-betul dalam bidang perawat dia akan faham. Tapi kalau kata tergantung belajar basic saja, dia takkan faham benda tu. Dia takkan faham. Dan last sekali Tok Bomo ni akan tergelak Okey, last sekali Tok Bomo akan tergelak. Ki kan. Tok Bomo lah ni pun dia upgrade. Perawat Islam pakai garam. Depa pun pakai garam juga untuk buat benda tu sebagai satu kaedah. Okey, perawat Islam pakai limau, depa pun pakai limau juga. Macam-macam dia punya permainan dia. Jadi jangan pula nanti korang kat rumah. Saya bercakap macam ni sebab saya nak bagi tahu orang ramai. Andai kata korang dekat rumah, okey, tiba-tiba kau nampak ada garam bertaburan dekat rumah korang, sedangkan kau tak buat pagar rumah. Jangan kau syok-syok fikir ada orang datang kat rumah kau nak tolong buatkan pagar rumah untuk kau. Faham tak maksud saya nak sampaikan ni? Kamu punya rumah, kamu duduk kat rumah tu, kamu bangun tidur, kamu keluar, tiba-tiba kamu nampak garam bertaburan dekat depan rumah kamu. Kamu jangan, mental kamu jangan fikir, terima kasih banyaklah ada jiran aku yang tolong taburkan garam kasar. Ada ustaz itu bagi tahu, kan? Garam kasar ni untuk pagar rumah. Bukan itu konsep dia, okey? Okey, bukan itu konsep dia. Mana kata sesuatu benda tu adalah bukan hak milik kamu dah ditaburkan di depan rumah kamu, ada something wrong yang berlaku dekat situ. Cuma kita tak boleh kata benda tu iya atau tidak, melainkan perawat tu kena turun kat situ. Dia kena merasakan aura dekat situ. Dia baru boleh bercakap. Tapi kalau dia bercakap, dia tidak turun, maka boleh jadi jatuh fitnah. Okey, dia akan jatuh fitnah kepada mangsa tersebut. Dia akan jadi fitnah. Benda tu jadi fitnah, jadi masalah. Okey, dalam sedar tak sedar, bila saya dah cakap macam ni, mungkin akan ada yang terbuka minda. Sat lagi bukan apa, sat lagi rumah kamu sendiri, tiba-tiba orang baling garam, kamu pun bersyukur. Alhamdulillah, syukurlah ya Allah, ada orang baling garam kat tempat saya ni, orang tolong pagarkan rumah. Iyalah pagar rumah. Sebab saya banyak je merawat kes-kes di mana berpunca daripada garam kasar, rupanya itu adalah tapak sihir yang mereka hantar. Okey, faham Mudah-mudahan jadikan iktibar. Okey, saya tak sebelah. Ini saya kata ni bukan kata saya sebelahkan Ali ke, sebelahkan Hidayah ke, siapa-siapa, tidak. Saya bagi tahu konsep perjalanan permainan sihir tersebut. Okey, sama ada dia letak ke, memang betul dia buat pagar rumah ke, memang tak ada siapa bagi jawapan. Dan tak ada siapa pun, Hidayah pun tak cakap memang saya datang kat situ, saya tabur garam untuk buat pagar rumah. Hidayah pun tak cakap itu. Si Ali pun mungkin dia pun tak cakap saya memang dekat situ, saya datang-datang, saya takut Hidayah ni ada sihir ke apa, saya pergi tabur. Tak ada juga. Okey, itu maksud dia. Okey, Cuma poin utama ni daun bidara. Daun bidara ni perawat-perawat ilmu hitam tidak akan menggunakan daun bidara. Okey, cuma masalah dia satu. Dalam video tersebut daun bidara tu ada sekeping saja. Okey, sekeping saja. Okey, dalam rawatan Islam daun bidara itu memang tidak boleh digunakan oleh ilmu hitam, memang tidak boleh digunakan. Daun bidara tu bukan untuk penggunaan untuk buat apa ni, untuk buat sihir. Okey, kat situ je yang cuma kita nak kata daun bidara tu adakah terjatuh dekat situ, ataupun benda tu memang betul-betul untuk pagar rumah, ataupun benda-benda tu adakah benda tu terprotect. Tidak ada orang boleh bagi jawapan, melainkan dia kena pergi kat tempat kejadian. Okey, so untuk Abang Ali, kalau Abang Ali rasa rumah Abang Ali tu ada orang buat sihir,
Nanti Abang Ali boleh pi kat Shopee saya, tekan dekat Shopee saya, beli bantai balik. Orang yang hantar buhur kita tutup, pasakkan balik. Orang yang hantar buhur kita tutup, pasakkan balik. Jangan takut. Okey. Pasal tu saya galakkan satu orang dia ada satu benda tu kat rumah standby. Okey. Nampak benda pelik, ambil benda tu ikut style saya bagi, pasak terus rumah kamu. Kamu tak payah nak tunggu ustaz datang apa, nanti kos tu tinggi. Tapi kalau kamu nak dia orang datang pun boleh juga. Okey, kalau kamu mampu pun boleh juga. Okey, faham konsep dia So kita tak boleh mengatakan garam tersebut adalah confirm yang ini yang ini adalah pagar rumah, tak boleh. Okey, saya pernah duduk dekat, saya pernah sakit dan saya pernah berjumpa dengan bomo-bomo ilmu hitam. Saya sendiri depan mata saya pernah nampak bawa garam tiga bungkus, dia pun baca apa-apa, tui dia ludah kat tu, dia pergi tabur rumah orang tu. Saya depan mata saya benda tu. Okey, sebab bila kata penerangan yang diberikan salah, so orang ramai nanti bila kata ada tabur garam ni, oh alhamdulillah dah ada orang pagarkan rumah saya. Banyak cantik muka kau, orang nak pagarkan rumah kau. Melainkan kau sendiri. Itu yang dipanggil buhur. Sesuatu benda, buhur itu apa? Sesuatu benda yang diletakkan pada kita dan itu adalah hak, bukan hak milik kita. Buhur ni boleh datang dia macam mana? Daripada garam boleh, daripada limau boleh, daripada beras kuning boleh, daripada bawang putih boleh, bawang merah boleh, buah tembikai boleh, buah papaya boleh, buah limau boleh, limau mandarin boleh. Apa saja perkakas, yang penting benda itu adalah bukan hak milik kita. Bukan kita yang letak. Bila bukan kita yang letak, dia boleh dipanggil buhur. Jangan terpengaruh dengan cerita Indon ke cerita Thailand. Buhur ni mesti kena letak dekat dalam kain putih, kena buat bunjut. Okey, buhur ni dia kena letak dekat dalam apa? Kain kuning, kena tanam. Buhur ni kena letak dalam botol kecil, kena tanam. Itu salah satu saja. Benda tu banyak kot. Okey. Mereka memang sentiasa upgrade keilmuan mereka. Okey. Mereka memang sentiasa upgrade keilmuan mereka. Saya harap sedikit pencerahan saya ni membuka minda supaya kalau korang terjumpa, ini bukan nak kata saya pandai yang tu tak pandai, ni tak pandai, bukan. Ni kita just bagi penerangan supaya nanti kalau korang punya rumah tiba-tiba kau nampak garam, jangan kau ingat benda tu pagar rumah, sebab bukan kau yang tabur. Bila bukan kau yang tabur, benda tu berkemungkinan besar adalah buhur yang boleh mendatangkan masalah kepada kamu. Okey, faham insya-Allah. Sebab ramai yang minta saya buat perkongsian, tapi dah saya bagi diorang buat perkongsian dululah. Okey, bagi mereka buat perkongsian dulu. Okey, semua dah meletup, dah glamour semua. Lepas tu kita ni baru kita bagi perkongsian. Okey, apa yang saya ulang lagi, apa yang saya cakap ni bukan nak bela Ali dan bukan nak bela Hidayah dan bukan nak bela perawat. Yang saya bagi tahu ni, ini adalah kisah benar yang kamu kena bagi tahu kepada masyarakat. Garam itu bukan sekadar rawatan Islam, rawatan kafir pun guna garam, rawatan ilmu hitam pun masih menggunakan garam. Okey, kita takut nanti bila sebut garam, tak ada apa-apa ni, ada orang turun pagarkan rumah kita. Masalah. Okey, masalah. So jangan terpengaruh. Jadi sebab terpengaruh ni jadi macam barang-barang yang berkadam ni mesti dalam kain putih, dalam kain kuning. Tak ada kain pun mereka boleh hantar di dalam live ni pun mereka boleh hantar. Okey, saya sendiri banyak kali dah diuji dalam live sampai muntah darah. Siapa yang mengenali rapat diri saya, mereka akan faham. Mereka tahu siapa yang ada nombor apa? Siapa yang ada nombor private saya, mereka tahu. Mana Ustaz Eddie lama dah hilang apa semua kan. Mana kata mereka tahu masa tu saya tengah tersungkur. Okey, kalau yang tak ada nombor private saya mungkin dia tak tahu. Yang mana ada nombor private saya, kebanyakannya mereka tahu keadaan dan situasi saya, kenapa saya kurang buat live. Masa tu saya tengah bersihkan balik diri saya ataupun serangan-serangan yang berlaku tu. Okey, berlaku tu kita tengah bersihkan balik. Buhur bukan buhur. Buhur sihir, buhur. Okey, buhur sihir. Buhur tu benda lain kan. Okey, macam tu saya bagi contoh tadi. Mereka semua kata benda ni sunnah. Betul lah ni sunnah. Tapi kita boleh gunakan asap ni untuk memanggil jin. Macam konsep dia sama juga. Mereka kata garam kasar ni untuk pagar rumah. Tetapi orang yang menggunakan ilmu hitam, mereka masih menggunakan garam tersebut untuk hantar buhur kepada bangsa tersebut. Sama je konsep dia. Jadi persoalan Hidayah dan juga si Ali ni, tidak ada orang yang boleh bagi tahu jawapan dia, melainkan perawat tersebut kena pergi dekat situ. Kalau kata mereka hanya melihat dan dia boleh nampak semua benda, apa yang dikatakan konsep yang perawat tidak boleh nampak jin, mengikut hadis dan macam-macam hadis dia buka.
Macam mana kau nampak video, kau boleh nampak ada jin kat situ? Macam mana kau nampak benda tu tiba-tiba kau boleh declare, ini bukan orang hantar sihir, ini orang ni pagar rumah. Hidayah tak cakap dia pagar rumah, Ali pun tak cakap dia pagar rumah. So apa benda kat situ? Itu yang dipanggil buhur, yang kita tak tahu siapa yang letak dekat situ. Mungkin dia satu lakonan, mungkin dia satu permainan, ataupun di sebaliknya, mungkin jiran yang letak kat situ ke, biar mereka ni huru-hara bagi bergaduh ke, kita pun tak tahu. So jawapan dia tak ada siapa boleh bagi tahu jawapan dia. Kamu terpengaruh dengan garam sebabkan kamu biasa tengok perawat Islam buat pagar rumah gunakan garam. Perawat, kamu pernah tak tengok orang ilmu hitam buat live? Sekarang kami ni mau bagi ni sihir pemisah ni kepada kamu semua. Kamu tengok ni bagaimana kaedahnya menghantar ilmu hitam kepada pasangan suami isteri. Ada kan dia buat? Memang dia tak buat, dia tak bagi tahu. Pasal tu duduk masuk dalam ilmu hitam punya permainan, baru dapat jawapan. Pening lah. Sebab saya cakap ni sebab ramai yang tanya, Ustaz bagi tahu Ustaz macam mana. Aku nak cakap tapi serba salah sebab benda tu dah diwawarkan. Tapi cakap kenapa mereka tak fikir? Sedangkan ilmu hitam pun masih pakai lagi garam kasar. Takkan mereka tak tahu, ya? Pasal tu kita nak berkawan ni, kita bukan berkawan dengan yang sebaris dengan kita. Kita kena berkawan dengan musuh kita juga. Musuh kita pun kita tahu, oh macam ni game korang. Kita kena tahu. Bukanlah kita nak berkawan untuk dapat ilmu dia. Kita kena tahu serangan dia dihantar, kita baru tahu untuk tempis. Kalau mereka hantar, hampa tak tahu mereka hantar macam mana nak tempis, kan? Kami semua dah tak nampak jin, apa pun tak nampak. Macam mana dalam video tu hampa boleh nampak jin? Macam mana hang boleh declare, ini confirm ni tak ada sihir? Macam mana hang boleh nampak jin? Nampak jin ke kat situ? Boleh nampak. So akhirnya benda itu akan jadi apa? Fitnah. Fitnah terhadap siapa? Ali lah kena. Had peribadi dia tu dia punya pasal. Dia nak rebutkan harta. Had tu cerita lain. Ali nak rebutkan harta ke, harta nak rebutkan Ali ke, ini harta anak yatim. Itu tajuk lain. Yang saya masukkan sini adalah tajuk, adakah garam kasar tersebut dipanggil pagar rumah? Jawapannya tidak. Ilmu hitam juga masih menggunakan garam kasar untuk menghantar buhur kepada orang ramai. So kalau korang tiba-tiba keluar rumah nampak garam dan sebagainya, protect lah rumah korang. Kau jangan terpengaruh dengan kata-kata yang tak mungkin lah kalau garam ni untuk pagar rumah. Dah, bukan macam tu. Bukan macam tu. Saya bercakap berdasarkan apa yang saya nampak depan mata saya. Saya bercakap ni juga apa yang pernah terjadi pada diri saya. Adakah air kosong boleh dijadikan buhur untuk menghantar sihir? Boleh. Baca air kosong, dia ambil air kosong, dia pun bacakan mentera dia. Atas air ni tadi, jin, wahai jin, atas air ni tadi, di mana tempat aku letakkan air ini nanti, di situlah engkau akan bertapak. Umpamanya macam tu. Dia pun baca. Nah, ambil benda ni, pergi kat rumah dia, kau taburkan air ni dekat rumah dia. Air yang dia bagi tahu air apa? Air kosong saja. Tapak dia bermula di sini. Dia taburkan air dekat situ, maka jin yang dipuja tadi akan bertapak di situ saja. Dan dia akan buatlah kerja-kerja yang disuruh lakukan. Faham? Buhur ni, macam saya ulang sekali lagi, apa itu buhur? Sesuatu benda yang bukan hak milik kita. Tidak semestinya benda tu kena buat macam bunjut. Itu semua propa, banyak yang propa. Tak semestinya benda tu nak kena masuk dekat dalam botol, nak kena bau jarum sebiji. Tak semestinya benda tu kena jadi patung. Tak semestinya benda tu kena nampak macam pasir. Tak semestinya. Benda itu bukan hak milik kita. Aku ada rumah sebiji. Rumah aku ni aku tahu tadi aku dah bagi bersih semua. Selang 2-3 hari aku bangun tidur, aku keluar daripada rumah aku nampak keliling rumah aku tiba-tiba ditaburkan sesuatu benda. Walaupun kacang hijau ke, walaupun benda-benda macam tu, mana kata ini barah, insya-Allah mudah-mudahan sedikit banyak terbuka sikitlah minda. Sebab mungkin apa kata-kata saya ni pun membuka juga minda orang-orang yang tak terlepas pandang pasal buhur ni tadi. Mungkin mereka terlepas pandang. Kadang-kadang ada yang jadi excited atas satu-satu. Sebab ada yang bagi statement dia macam dia bukan perawat. Ada satu yang saya tahu, satu statement tu dia bukan perawat pun, tapi dia declare dia sebagai perawat. Saya pun tak pernah tengok dia merawat. Contoh ada satu statement dia bagi dia adalah seorang perawat. Dia declare dia sebagai seorang perawat. Akan tetapi dia tak pernah merawat.
Bila dia tak pernah merawat, dia bagi satu statement tu berdasarkan apa? Seorang yang bukan perawat, dia declare dia sebagai perawat tapi dia tak pernah merawat. Dia declare sesuatu benda tu atas dasar apa? Populariti mungkin, keilmuan yang dia belajar dekat dalam Al-Quran dan hadis apa? Mungkin juga. Okey, so jawapan dia pun tergantung. So bila dia bagi satu statement, orang pun, oh dia ni perawat ni, tapi dia tak pernah merawat. Jadi fikir-fikirkan dan selamat beramal. Okey, tu saya nak kena lawak ke lain lagi. Ada rezeki kan kita live lagi, okey, sekadar pembuka minda, sekadar tidak merosakkan fikiran kita. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan daripada sihir, okey. Saya rasa lagi kalau ada kes menarik kita live lagi, okey. Bye-bye semua. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey. Sebelum saya nak keluar ni, okey, saya nak cakap sikit pasal si Ain. Okey, sebelum saya keluar saya cakap sikit pasal si Ain. Andai kata ada orang perawat yang bercakap banyak tentang si Ain, kamu minta tolong pada dia, suruh dia buktikan penyakit Ain dan minta dia rawat secara live. Sebab kami ni perawat-perawat jahil ni banyak lagi yang tak faham tentang si Ain. Apa yang tertulis dalam Al-Quran dan hadis memang dah tertulis. Kita tak boleh lari daripada situ. Akan tetapi kami nak tengok bagaimana cara untuk merawat sihir Ain ini tadi. Kalau kata sihir Ain ini bukan dipanggil sihir, makanya dia kena keluar daripada kotak sihir. Dalam kotak sihir tu dia perlu keluar. Sebab itu bukan masalah sihir. Tapi kalau kamu masukkan Ain di dalam kotak masalah sihir, so berkemungkinan besar kamu perlu memperjelaskan macam mana cara untuk merawat sihir Ain. Tapi kalau kamu bercakap pasal Ain, Rin, Fakof, bagian nak gila kamu cerita, dan bila suruh rawat tak boleh. Kalau perlu mandi, mandilah. Kalau perlu ni lah. Itu yang Rasulullah dah bagi tahu. Bukan kita nak menolak, tidak. Tetapi kamu kena cari jalan juga bagaimana kamu nak menyelesaikan masalah Ain. Sebab apa? Kebanyakan kes yang kita jumpa, ini sihir Ain ni. Sihir Ain bila datang kat sini, dia bukan masalah Ain. Dia masalah benda lain. Andai kata Ain ni menjadi pertengkaran antara perawat-perawat handalan, saya minta jika benar ada yang terkena sihir Ain ni, munculkan diri, rawatlah secara live. Kami nak tahu macam mana cara untuk merawat yang confirm benda ni Ain. Okey, tapi kalau benda tu tergantung, tak tahu ni Ain ke, Rin ke, Fakof, Kaf ke, so sebaik-baiknya kita rawatan macam biasa sajalah. Yang penting kita bantu orang. Okey, InsyaAllah sama ada Ain, Rin, Fakof, Kaf, ini bukan satu masalah yang besar dalam bidang perawat. Yang penting bagaimana cara kamu nak membantu pesakit tersebut. Kalau kamu cerita pasal Ain ni daripada pagi sampai malam, kamu sendiri tak pernah jumpa penyakit Ain tu macam mana, kamu hanya bercerita ataupun copy paste daripada penceritaan orang lain, kamu tak pernah jumpa, kamu agak-agak jadi masalah. Okey, jadi dia akan jadi masalah. Okey, jumpa lagi semua. Ain tidak elok. Okey, macam mana pun Ain kalau terkena sihir ke apa, insya-Allah Ain yakinlah Allah Taala ada bersama dengan kita. Live ke lagi. Tengoklah kalau kes menarik saya live lah. Kalau kes biasa-biasa je nak live nak buat apa, nak dengar aku membebel. Tak ada apa pun. Aku ni kalau membebel aku spontan tau. Aku tak ada skrip, aku tak ada apa. Dia tak ada benda dirancang. Kalau aku membebel, aku spontan. Apa benda pengalaman, apa pengetahuan yang tahu, aku direct je. Dia tak ada skrip, dia tak ada macam apa. Dia tak ada macam biasa kan orang nak buat konten ke apa dia tulis. Saya tak ada macam tu. Pasal tu kau tengok aku kalau bercakap tak berhenti. Sebab apa, dia terus otak tu akibat makan Everton, dia tak laju je dia. Dia tak ada skrip kan. Betul lah. Dulu saya makan beton, sedap berhenti kan dah okey. Saya kena minta balik beton. Pasal tu kalau saya sampaikan sesuatu benda, dia apa yang saya tahu, apa daripada pengalaman orang lain ke apa ke, saya akan sampaikan terus kan. Dia tak ada macam tulis apa benda, apa maksud mimpi. Dia tak ada. Dia terus saya terus sampaikan. Okey, saya terus sampaikan. Macam contoh tadi pasal buhur tadi kan. Buhur yang menggunakan garam. Ramai orang tak tahu. Tapi apabila yang menyampaikan dia dikuatiri ada kepentingan ataupun dia banyak benda lah nak kena tengok benda tu, dia tak boleh terus attack macam tu kan. Jadi benda tu ramai orang tak tahu. Contoh balik-balik kan mamu nampak ada garam kat rumah dia. Alhamdulillah, ada orang pagar rumah aku. Banyak cantik benda tu. Kau nak pagar rumah kau kan. Tiba-tiba tu tak boleh benda tu. Betul, ada rezeki nanti kalau kata orang tua tu hidup lagi, nanti saya pergi dekat rumah dia untuk dia memang perawat ilmu hitam. Dia memang dekat situ, pakcik tu dia memang buat ilmu hitam saja. Okey, kalau kau pergi kat rumah dia, kalau kau cakap kau bercerita pasal Allah Taala, dia panggil kau balik je. Kau pergi berambus, kau pergi minta je dengan Tuhan dia. Style dia macam tu sebab dia tak ada agama. Okay, saya tak tahu dia hidup ke tak.
Nanti kalau nanti aku buat letak kamera ni kan dekat kat atas poket ke. Nanti kau tengok berapa ramai orang yang datang kat situ buat ilmu hitam. Ramai. Masa dulu aku pergi rumah dia, aku rasa masa aku pergi kat rumah dia tu, masa merawat tu, aku rasa 2 orang je. Masa tu ada 2 orang saja yang nak rawat diri. Yang lain semua buat orang. Kau bayang kan, nak kahwin dengan jiran depan, nak kahwin dengan kawan baik. Dia ambil patung tu, lepas tu diikat, digantung. First time aku datang rumah dia, mamu. Rumah dia rumah banglo. Dia bukan banglo, dia rumah teres tau kat bawah. Tempat rawatan dia kena naik atas bukit. Dia kena naik atas bukit, lepas tu baru ada rumah kayu. Dia rumah kayu kat atas tu. Rumah tu memang seram lah. Macam cerita Mak Lampir. Mak Lampir datang lagi, naik atas bukit, baru sampai rumah papan. Lepas tu naik rumah papan tu, kau naik rumah dia, kau nampak lah semua patung-patung bergantung. Aku naik, aku cakap, aku tak sebut nama, sekali ramai lah pergi buat. Cik, awak duk gantung yang ni, kain-kain putih ni apa? Ni semua dah mati. Rumah dia tu dekat tu. Yang kalau kata patung tu bergantung dengan budak kecil, ada perempuan 2 orang, 3 orang, tu semua ikat. Yang supaya pasangan yang kahwin 2 ke 3 ke apa, dia tak boleh nak berkelahi. Selagi dia tak putus ikatan tu, selagi tu dah terikat. Itu jadi geng baik apa semua. Memang dia tu memang gila lah. Kan? Dia kalau nak, macam orang nak minta nombor pun dia pakai topi komunis dia. Dia dari komunis. Dia memang declare dia sebagai seorang komunis. Okay? Itu salah satu perawat ilmu hitam yang aku sendiri nampak depan mata aku masa aku sakit tu kan. Aku nak tahu siapa yang buat aku masa tu, geram kan. Nak tahu siapa buat. Dia ambil botol macam ni. Lepas tu dia ambil lilin. Lilin tu letak kat bawah. Lepas tu kau teropong lah dalam tu. Air, lilin. Kau teropong. Dia pesakit tu kau teropong. Kau boleh nampak siapa yang buat. Aku tak percaya mula-mula. Ish, betul ke? Lepas tu zaman tu dia kata, kalau nak ambil gambar pun boleh. Tapi dengan satu syarat, nak ambil gambar kena pakai kamera Sony Ericsson. Kalau kamera lain tak nampak. Kan? Lepas tu masa tu aku pergi dengan arwah mak aku. Arwah mak aku tak percaya lah. Ish, boleh nampak ke orang kan? Lepas tu arwah mak aku tak percaya. Arwah mak aku cakap, aku pun nak tengok lah. Pakcik, nak tengok lah suami saya tengah buat apa, dia kata kan. Lepas tu dia kata boleh. Lepas tu dia teropong, dia nampak bapak aku tengah tidur. Serius kan? Mak aku telefon, abang tengah buat apa? Tengah tidur lah. Memang nampak atas katil tengah tidur. Itu memang macam cerita Ramli tu. Tapi anak dara berapa ramai yang bogil kat bawah jabatan tu, ramai gila. Memang ramai. Stewardess ramai yang mana nak, macam contoh dia orang nak upgrade diri dia orang, macam contoh nak bagi sentiasa nampak berseri lah apalah, ramai gila. Aku masa tu aku ingat nak apply jadi pembantu dia lah. Nasib baik taklah lindung aku. Lepas dah aku apply, tukang kutip kain pun tak apa. Kain mengalir, aku tukang kutip pun tak apa. Betul, ini kisah benar. Tapi aku tak tahu pakcik, aku pun tak ada call dia. Tapi tak tahu pakcik, itu kisah benar lah. Masa tu saya pergi merawat dengan dia banyak kali juga lah. Memang kisah benar kan. Tapi dia pandai. Dia waktu dia mandi bawah jabatan tu kan, macam contoh awet-awet lawa kan. Kalau kata air tengah tinggi, biasanya lelaki yang kena mandi. Kalau kata air tu surut, memang perempuan lah dia mandi. Ni dia tahu air tu surut bila, air tu naik bila kan. Dia time perempuan lawa-lawa mandi ke pun, dia memang time surut, memang perempuan lah kena mandi kalau time. Tapi masa tu nasib baik air tu tinggi. Kalau tidak, habis lah. Habis lah. Betul sebenarnya nampak kan. Kenapa masa tu time tinggi, dia lepas kain. Aku suruh member aku, cepat bagi kain kat aku pun pakai kain tu balik, nasib baik kan. Tapi ni kisah benar. Ini saya cerita ni kisah benar. Saya tak tahu orang tu hidup lagi ke tak je kan. Dia duduk kat perkampungan orang asli dekat Negeri Sembilan. Perkampungan orang asli. Itu antaranya lah. Ramai lagi masa saya sakit dulu. Aku pernah pergi satu dekat Sentul ke kat Setapak, aku dah tak ingat. Sentul ke Setapak. Dia ada satu kuil India kat situ. Kuil tu kecil je. Banyak kan Sentul tu India. Aku pernah pergi kat situ satu ketika dulu. Kuil India tu. Kuil tu kecil je. Lepas tu pergi, ada orang, dia macam dulu kan kita bila sakit ni merata-rata lah pergi kat situ. Lepas tu yang penjaga kuil India tu, dia tak boleh bercakap Melayu. Dia bukannya orang India sini tau yang boleh bercakap Melayu. Dia memang tak boleh cakap Melayu. Lepas tu dia ada satu pondok kecil dia. Duduk dalam tu. Lepas tu dia pun baca. Tiba-tiba Tok masuk minta. Dia kena beli rokok. Dia datang kat situ kena beli rokok curut. Rokok curut rokok yang curut yang RM3 tu kan. Dia pun stop. Assalamualaikum. Dia kata lah. Dia Assalamualaikum. Ujung-ujung dia kata, anak banyak utang. Anak nak tak nombor ekor. Lah, Tok bagi nombor ekor. Masa tu aku tak pandai sangat benda-benda nombor ekor ni. Aku tak percaya daripada zaman dulu lagi.
Bab-bab nombor ekor ni memang aku tak percaya. Jadi nombor tu aku bagilah kat budak-budak yang mana kena, ambil je lah nombor ni. Dia orang pun beli lah, tapi tak pernah kena. Tapi CP-CP tu ada kan. CP-CP tu ada kan. Dulu bang, ceringkan badan dulu. Dulu zaman-zaman saya sakit bila sakit tu memang saya faham. Macam contoh yang korang merawat pergi jumpa siam lah, ni lah, merata-rata. Saya faham sebab saya dah lalui. Orang yang bercakap ni dia tak lalui, dia memang tak faham lah. Dia lalui boleh faham kan. Tapi kita tak galakkan kamu pergi kat situ sebab boleh melibatkan akidah. Sebab apa? Bila kamu pergi kat situ, dia ending dia balik, dia mesti akan bagi kamu petangkal lah, apalah. Itu yang tak nak tu jadi masalah. Jadi kebergantungan kamu pada tangkal tersebut. Itu yang jadi bahaya tu. Itu yang bila kata pasal kes yang pasal apa, garam kasar tu, aku menolak sebab depan mata aku bukan satu orang tu, banyak lah, 4-5 orang lah Tok Bomo Ilmu Hitam yang gunakan garam kasar untuk buhur sihir, banyak je kan. Itu bukan sembang, itu memang depan mata. Dia patutnya macam tu, dia kena cari orang yang ilmu hitam ni buat live, baru kita tahu permainan sebenarnya macam mana. Kalau tidak tak dapat jawapan dia, susah nak dapat. Ilmu hitam ni dia pun takkan bagi tahu pun. Depa yang kata ilmu putih pun last kali ending dia ada juga ilmu hitam, dia jalan dua-dua kiri kanan. Depa tahu tapi depa senyap, depa buat tak tahu kan. Pasal tu yang nak jadi pembantu saya payah. Sebab nak jadi pembantu saya, kalau dia ada kadam ke, dia ada barang, dia jadi dengan saya memang jadi panas. Dia memang dia rasa tak betul, tak kena. Okey, dia memang tak boleh. Dia memang jadi panas kan. Ustaz pernah tahu tak pasal rawatan guna rotan Syekh Dr. Jahid tu? Ada, rawatan guna rotan ada. Biasa dia gunakan rotan kayu nona. Okey, dia pukul-pukul pakai rotan ada. Tapi korang tahan tak tahan, sebenarnya yang di rotan tu sebenarnya dia rotan sikit je. Tapi korang punya rasa sakit sebab benda tu dalam badan. Saya pun boleh juga guna kaedah rotan, cuma sakit lah. Pesakit tu pun akan sakit juga. Betul. Tapi takut tak tahan, memang sakit lah sebab memang kena rotan. Okey, cuma rotan yang dia pukul tak adalah dia pukul kuat, dia pukul sikit je, tapi dia dalam badan. Tapi jasad tu pun akan kesakitan juga. Sakit, merah, bengkak. Okey, pasal tu kalau korang nak mendapat rawatan ke mana-mana, kau kena tengok juga dia punya kaedah tu macam mana. Kalau kau dah tahu kena rotan, kau tak berani, kau cari yang tak kena rotan. Ada je jalan dia. Macam contoh, kau dah tahu kau ada darah tinggi, kau jangan pergi cari rawatan yang mandi pakai air batu. Jangan, kena stroke nanti. Benda kaedah ni adalah turun-temurun daripada guru-guru sampaikan pada kita. Kaedah memang takkan sama, memang akan berbeza. Melainkan kau satu guru baru kau dapat kaedah sama. Kalau aku belajar guru A, Mamu belajar guru B, kaedah dia takkan sama. Ayat suci Al-Quran yang gunakan semua lebih kurang sama. Tetapi kaedah dia takkan sama. Kaedah tu bergantung pada guru. Guru yang dulu-dulu dia bagi tahu macam mana itu kaedah. Okey, barang apa nak pakai barang apa. Pasal tu, kalau macam contoh kau dapat rawatan, kau ada darah tinggi, kau tengok kaedah dia pakai air batu, jangan pergi, kau pergi yang lain. Banyak lagi kaedah lain ada. Sebab kalau kata air batu ni bagus tak air batu? Bagus, memang sangat bagus. Tapi kalau ada darah tinggi, kau boleh jadi kena stroke. Okay, boleh jadi stroke, dia bukan main-main. Lepas tu satu lagi, kau tengok kaedah. Kalau kata dia suruh minum serbuk kari lah, serbuk kali ala gapas lah, babas lah, yang kau bijak pandai pergi ambil, kau pergi terdebak juga tak buat apa. Benda tu dah tentu-tentu. Adakah jin tu lagi? Wallahualam. Masalahnya sekarang mudarat tak dekat diri kau. Yang minum tu kau. Kalau benda tu boleh mendatangkan mudarat kan kau, jin tu dah tolak tepi dah. Kau tu bertambah teruk nanti sakit. Kan? Itu lah, serbuk kari, rebus macam contoh kata ada kaedah yang macam gunakan beras rebus tu okey lagi, dia tak merisaukan lagi. Tapi kalau sampai makan serbuk kari, makan serbuk kunyit, minum air serbuk kunyit, benda ni semua masalah, itu efek ni kan. Nak nampakkan macam bomo sikit, nak kena bagi benda-benda macam tu kan. Naya lah kat korang. Naya kan. Tapi kalau korang nak try, tutup pulang lah. Yang sakit korang kan. Aku ni just bagi tahu atas pengalaman yang pernah berlaku je dulu. Pernah berlaku kan. Ustaz, macam mana kalau ada saka tapi pesakit bisu dan pekak? Bagaimana cara pemutusan? Boleh buang ke? Mediator pun boleh juga. Mediator pun boleh pakai juga. Banyak cara juga. Mediator, gerak. Tapi itulah nak kena ada translator lah. Tak ada translator pun payah kan. Aku tak pernah dapat lagi pesakit pekak dengan bisu ni. Tak pernah lagi, saya tak berani nak jawab. Dah jumpa tu baru saya boleh jawab lah kot. Logik Ustaz, kalau mimpi guna air telaga, apa makna? Logik ke Ustaz berubat cari air telaga apa semua tu. Logik itu kaedah. Dia bagi kaedah. Dia tengok pada guru dia. Okey, itu just kaedah saja. Ada setengah orang nak guna air terjun, logik. Ada setengah orang nak guna air sungai, logik. Itu kaedah saja. Dia bagi kaedah. Dia tak ada masalah.
Okay, Ustaz kalau mimpi selagi benda tu tidak mendatangkan kemudaratan kepada kamu, tak ada masalah. Tapi kalau benda tu mendatangkan kemudaratan kepada kamu, contoh air longkang, kena ambil air longkang contoh, boleh tak guna air longkang? Boleh, itu kaedah. Tetapi kalau air longkang tu dia suruh kamu minum, tak boleh lah, sebab benda tu boleh memudaratkan diri kamu. Okey, kaedah ataupun barang-barang yang digunakan untuk merawat, dia bukan satu masalah besar. Macam contoh saya cakap, saya buat pembuktian. Macam contoh orang cakap, kena potong limau ke tak? Potong bawang pun boleh. Mana kata aku nak didik masyarakat. Barang-barang ataupun benda yang kita pakai, benda tu apa-apa saja boleh tukar. Pakai bawang boleh. Pakai petai boleh. Pakai apa benda pakai pun boleh. Tak ada masalah. So kat situ baru macam terbuka lah minda masyarakat. Kan masyarakat tak tahu benda tu. Kan? Macam contoh bila tak tahu tu yang bila tak tahu jadi masalah lah. Ustaz, kalau mimpi ular putih melintas apa maknanya? Dia macam ni bang kakak pasal tafsir mimpi. Tafsir mimpi kalau kita jawab, jawapan ni tak semestinya tepat tau. Kalau korang kerap kali mimpi benda yang pelik-pelik, okay, dalam masa sama lepas kau mimpi, seminggu lepas tu ada tindak balas, kau pergi je dapat rawatan. Kalau kau selalu bertanya pasal mimpi tapi kau tak pernah pergi rawatan, dan kau sekadar macam nak tahu pasal mimpi tu, mimpi ni, tafsir mimpi tak semestinya tepat. Macam tu perawat bagi tafsiran mimpi bergantung kepada pengalaman di dalam bidang rawatan. Dia dah rawat berapa lama, kebanyakan mimpi tu lebih kurang sama. Mana kata dia terus attack, ada kemungkinan besar ada gangguan. Okey, pasal tu kalau mimpi ni, kalau pentafsir mimpi sekalipun dia tak boleh nak bagi jawapan tu tepat. Andai kata benda tu kerap kali berlaku, better korang pergi dapat rawatan. Okey, dia mesti macam ni tau. Bila dapat mimpi ni petunjuk. Okey, lepas dapat mimpi petunjuk, kemudian kau tengok lepas mimpi tu selama 1 minggu tu ada tak apa-apa tindak balas kat badan. Kalau tiba-tiba rasa malas, rasa tak sedap badan, lepas tu mimpi terkejut, lepas tu nafas jadi sesak, selepas mimpi tersebut, berkemungkinan besar ini adalah petunjuk untuk korang ada masalah gangguan. Okey, so macam tu maksud dia. Mana kata kalau korang, macam contoh mimpi banjir, kita ambil contoh mimpi banjir. Kalau dia pentafsir mimpi banjir ni kebanyakan orang kata benda ni rezeki. Tapi ada sudut orang lain pula cakap, benda ni bukan rezeki, benda ni adalah bahaya, adalah masalah. Ada setengah orang kata pula, benda ni bukan bahaya, benda ni adalah satu kurniaan daripada Allah Ta'ala. Ada setengah orang cakap pula, jadi jawapan dia tak ada tau, dia jadi tergantung. Kau pun jadi pening. Ni mimpi banjir ni, yang ni kata dapat rezeki, yang ni kata macam ni, yang ni kata macam ni, yang ni kata macam ni. Jadi itu bukan poin utama dia. Poin utama dia, jika ada simptom sihir yang telah dikongsikan oleh ramai perawat, ada simptom sihir, kemudian dapat rawatan. Okay, mimpi tu sekadar petunjuk. Kalau macam mana nak tahu petunjuk tu betul-betul sihir? Kerap kali berlaku. Mimpi itu kerap kali berlaku. Mimpi lagi. Kenapa mimpi lagi? Mimpi kerap kali berlaku. So berkemungkinan besar dia berkaitan dengan sihir. Okay, faham Ada lagi tak sakit badan? Lagi. Tak bagi dia kering kat badan dia. Saya pesakit orang sudah berubat masih kerap mimpi benda menakutkan orang mati dan binatang. Mimpi adalah mainan syaitan. Kalau mimpi rumah usang banyak kali, dah mimpi macam apa? Kalau mimpi rumah usang banyak kali, daripada pengalaman, mimpi rumah usang yang kerap kali berlaku, makna kata petanda kamu ni memang ada saka keturunan. Cumanya saka tu sama ada dah duduk dekat kamu ke tidak, itu poin utama dia. Permainan saka ni, biasa permainan saka memang dia akan datang dalam mimpi kita. Pasal tu saya biasa ajar macam mana cara korang nak kuatkan roh korang. Orang boleh pergi kat VTT saya dah ajar dah. Macam mana sebelum tidur, apa yang kena buat untuk kau kuatkan roh korang. Macam mana nak kuatkan roh, kenapa kena kuatkan roh korang? Sebab roh korang saja yang boleh menolak mimpi-mimpi saka keturunan. Kalau nak arahkan kau dah berdengkur dah, jasad kau dah tak ada apa dah. So yang perlu dikuatkan adalah roh kita ni. Roh kita ni yang akan menolak. Kalau jin tu datang, macam dulu mamu kena sihir, asyik kena patuk tak boleh nak elak. Kena patuk kat kepala, dah besok lusa dah sakit kepala, dah macam nak pecah, dia tak boleh nak elak. Apabila saya ajar macam mana kaedah roh tu tadi, macam mana nak kuatkan roh mamu, kau buat macam ni. So dia dah buat. So sekarang ni ular tu baru nak datang, dia ambil ular tu, dia potong-potong yang ular tu. Baru ular ni nak patuk, dia patahkan 2 ular tu contohnya. Mana kata kat situ ada pembuktian di mana roh kita dah semakin kuat. Kita dapat fight balik dengan benda-benda yang nak serangan kita. Akan tetapi kalau kata kamu berjaya fight dengan ular tersebut pun, tapi badan kamu masih sakit lagi, kena dapat rawatan. Cuma kamu tak ada sakit seteruk yang sepatutnya. Okay, bila roh kamu dah kuat, kamu tak akan sakit macam yang sepatutnya. Patutnya macam contoh, dia nak buang kamu sampai stroke. Tapi bila kamu dah ada benda ni, dia ada satu kekuatan pada diri kamu untuk berlawan balik dengan benda-benda itu. Betul. Macam-macam skrip. Apa lagi? Pakai lipstick dulu Ustaz. Nanti habis lipstick lagi.
Dah lah, aku Sudah. tanya ini aku beli kat mana dia pun tak ingat. Nanti dah habis ni, macam mana nak cari? Apa lagi soalan? Cepat tanya soalan weh. Okey, saya dan adik-beradik. Okey, sekejap. Saka kalau yang dah dibuat, boleh datang balik tak? Soalan-soalan tu semua dah biasa jawab dah tu. Ada perawat minta, ada hari tu ada minta tolong perawat ni scan, dia minta gambar dan nama penuh bateri dengan mak. Okey. Ada setengah orang cakap itu dipanggil kaedah. Betul, saya tak nafikan itu panggil kaedah. Okey. Akan tetapi kaedah yang sebegitu kebanyakannya akhirnya ia memudaratkan. Okey. Macam bila saya cakap, saya kat sini saya tak pernah minta nama orang. Nama orang tu pun saya tak tahu, mak dia pun saya tak tahu. Tapi kita berpegang pada suci Al-Quran. Kita go on je benda tu. Tapi bila kita saya cakap begini, akan ada yang macam marah, dia kata tak boleh pertikaikan kaedah orang. Tak apa, kaedah saya tak pernah pertikaikan. Kaedah ni selagi guru kita tak sama, kaedah dia akan berbeza. Cuma tinggal lagi konsep yang digunakan sama dengan pengguna ilmu hitam. Pergi jumpa dengan pengamal ilmu hitam. Saya tak nafikan dekat dalam ni 507 orang ni mesti ada dekat dalam ni yang pernah jumpa dengan pengamal ilmu hitam. Cuma dia orang tak nak bagi tahu saja. Mesti dia pernah jumpa untuk buat orang. Mesti ada dekat dalam ni. Cuba tanya dengan diri kamu, apa yang saya cakap ni dengan apa yang terjadi sekarang ni sama ke tidak? Okey, kamu jumpa dengan pengamal ilmu hitam, mereka akan minta gambar, mereka akan minta nama, mereka akan minta nama mak dan sebagainya. Okey, kita tak nak bila yang kamu harapkan ia adalah perawat Islam, dia menggunakan kaedah perawat Islam, akhirnya rupanya mereka juga ada keilmuan ilmu hitam. Kita tak nak kamu terpalit dengan masalah tu je sebenarnya. Tapi ada yang mempertegakkan tak ada masalah kan, benda orang cakap satu doa lah. Kau ingat Allah Ta'ala ni tak tahu ke doa kau sesuatu doa yang kita nak baca ni, kita hanya membayangkan orang tu pun kalau Allah Ta'ala tu izinkan, dia tetap akan terjadi. Tak perlu nama pun tak apa sebenarnya. Okey, tapi kalau kamu, sebab kita menyampaikan sesuatu benda yang kita tahu kita pun pernah kena, ramai orang dah pernah kena, itu yang kita sampaikan. Kita bukan nak bagi tahu kita ni bagus, kita ni hebat, tak. Saya menyampaikan satu benda yang saya pernah kena, saya pernah rasai benda tu. Okay, faham tak? Saya bukan nak cakap saya handal, hebat, orang semua dapatkan rawatan dengan saya. Saya tak berminat benda itu. Even kalau saya tak ada pesakit pun tak apa. Sebab sebenarnya saya banyak dah, saya ada bisnes-bisnes saya yang lain. Okey, tapi kalau kata kamu memandang apa yang saya sampaikan tu atas sudut positif, kamu akan dapat jawapan positif. Kalau kamu yakin kun fayakun semua atas izin Allah Ta'ala, nama tak ada pun tak apa, tak ada masalah. Tetapi kamu kenalah didik masyarakat. Sebab apa? Kamu kena tahu pengamal ilmu hitam ni, mereka perlukan nama dan nama ibu. Itu yang paling utama sekali. Itu paling utama. Jadi kamu kena kajilah kenapa mereka mesti nak kena ada benda tu. Okey, kenapa mereka mesti nak ada benda tu? Itu nak kena kaji dulu, baru kamu boleh menempis serangan-serangan orang. Okey, Panglima Garang sama je Kak. Panglima Garang ke, Panglima tu tak garang ke, okey, dan sebagainya. Kena faham satu, yang hadir tu adalah bukan dia yang hadir. Yang hadir tu jin yang menyerupai diri mereka apabila diseru, apabila dipuja. Contoh saya, okey, saya terpengaruh dengan cerita-cerita orang tu. Kita ambil contoh Panglima Hitam yang tengah kecoh lah. Banyak orang cerita pasal Panglima Hitam tiba-tiba boleh bersilat dan sebagainya. Ini yang saya belajar. Mungkin ada pandangan ni, macam-macam pandangan ada. Okey. Satu Panglima Hitam yang mereka nakkan Panglima Hitam tu berdamping dengan orang. Kalau kamu belajar benda tu betul-betul, macam mana dia boleh terwujud? Dia terwujud apabila ada sesuatu benda yang dilakukan di kubu beliau. Contoh berzikir dan sebagainya. Kamu kena faham tau, tabis iblis ni, dia menyerupai Panglima Hitam tersebut. Tapi dia bukan Panglima Hitam dah. Roh tu tak roh. Roh ni dah tak boleh nak panggil-panggil. Dah mati boleh panggil-panggil balik. Mana boleh. Kalau macam dalam Al-Quran ni semua menipu ke macam mana? Roh tu tetap roh dah. Dia tak boleh dipanggil-panggil. Tetapi dia menyerupai Panglima tersebut dalam keadaan yang sama. Dia adalah jin. Dan apabila jin tersebut, okey, menyerupai, kamu jadi seronok. Okey, kamu akan jadi seronok. Panglima Hitam dah ikut aku. Aku tanya kat korang, kebanyakan orang yang ada Panglima Hitam tu, kenapa Panglima Hitam tu tak duduk kat korang? Kau tahu tak Panglima Hitam tu berapa ramai lagi orang boleh panggil? Perawat sana boleh panggil, perawat sini pun Panglima Hitam, perawat sini pun Panglima Hitam. Semua habis semua boleh panggil Panglima Hitam. Bukan seorang boleh panggil tau. So, jadi macam mana tu? Dia boleh lagi sana, pergi sana. Penat Panglima Hitam dah mati, nak kena bangun cari balik, habis semua kata-kata nak kena pergi. Okey. So pasal tu konsep dia macam mana tau? Bila kamu nak berzikir, kena tak berzikir kat kubur. Tak perlu nak berzikir kat kubur sebab dia akan jadi lain. Permintaan dan hajat kamu tu akan jadi lain. Kamu tak akan fokus pada Allah Ta'ala dah. Itu satu benda yang kita nak buat, kita kena lillahi ta'ala.
Lillahi ta'ala ni tak perlu nak kena duduk kat kubur. Dekat rumah pun boleh, kat mana-mana pun boleh. Tak ada masalah. Tetapi bila kamu duduk di situ atas asbab dan sebab-sebab tertentu, dekat situ yang akan mengundang benda-benda macam ni. Macam tu yang orang cakap, bangsa jin ni lain macam. Mereka lagi pandai, mereka lagi berilmu. Pasal tu bila mereka berilmu macam mana pun, kita jangan sampai kita terpalit dengan masalah tu. Faham tak? Kita jangan terpalit dengan masalah tu. Itu kita tak nak. Okay? This just perkongsian. Sebab pandangan dalam bidang rawatan ni, pandangan ni banyak sangat. Okay? Masing-masing dari pandangan. Ni pandangan dan apa yang saya belajar. Tapi mungkin ada orang, dia ada pembelajaran dia orang, tu terpulang. Kan? Tapi once macam mana pun Allah Ta'ala bagi kita akal dan fikiran, dia kena berbalik-balik pada akal dan fikiran kita juga. Roh mati dia tak akan muncul kembali dah. Wa imma dia wali ke, wa imma dia apa benda pun, roh dah tetap kat alam barzakh. Dia tak boleh kejap nak keluar, kejap nak masuk balik, kejap nak keluar masuk. Jap, Allah Ta'ala aku nak keluar saat ni, ada orang sakit ni nak tolong. Dia bukan macam tu. Alam barzakh tu tetap alam barzakh. Dah habis je, terputus dia dengan alam dunia. Betul. Terputus dah dengan alam dunia. Jadi tak boleh nak panggil keluar masuk. So yang dia orang panggil ni siapa? Itu kena berbalik pada akal kita. Okey, yang dipanggil ni siapa sebenarnya? Okey. Kita kena faham kat situ. Okey, supaya kita tak tertipu dengan bangsa jin dan iblis. Pasal tu kalau macam konsep saya ni merawat, kamu nak kesan dia betul-betul jin Islam bukan mudah. Okey. Walaupun dia boleh baca Quran apa semua pun, kamu nak kata dia betul-betul Islam, susah untuk kamu katakan dia Islam. Sedangkan di dunia yang nyata, orang yang mengaku Islam pun ending ni macam-macam pun ada. Okey. Orang yang pakai serban pun ending ni macam-macam pun ada. Hak jin lagi dahsyat dia punya permainan. Okay? Jadi dia susah nak kata. Walaupun dia boleh 2 kali syahadah, dia boleh ni, kamu nak kata confirm betul-betul dia Islam, dia susah. Apa poin dia? Poin dia, jin Islam tidak boleh menguasai tubuh badan manusia. Kalau dia menguasai tubuh badan manusia, mana kata ada something wrong dengan dia. So kita nak kata di Islam pun tak boleh, kita nak kata dia tak Islam tak boleh. Tetapi perjanjiannya, dia tidak boleh menumpang di dalam tubuh badan manusia. Bila dia menumpang, dia mengharapkan sesuatu. Ini yang jadi masalah. Okey, itu yang kita tak nak benda tu. Faham tak? Faham. Okey. Okey, macam saya cakap tadi, banyak kali saya cakap, pandangan perawat ni dia akan berbeza-beza. Macam-macam lah pandangan macam ni. Macam-macam. Jadi pandangan dia takkan sama. Dia takkan sama. Pasal tu, guru saya banyak kali pesan, Eddie, sebelum aku mati kau ingat, sampai kiamat pun perawat-perawat ni yang ada di dalam dunia ni tidak akan boleh bekerjasama disebabkan mereka punya pegangan guru-guru masing-masing. Mereka tidak meletakkan lillahi ta'ala. Yang biasa orang sebut lillahi ta'ala ni daripada mulut, tetapi dalam hatinya tidak. Okey, daripada mulut aku buat ni kerana Allah Ta'ala, aku buat ni kerana Allah Ta'ala, tetapi sampai pasal tu kau tengok, sini bergaduh, sini bagi penerangan, sini tibai, sini bagi penerangan, yang ni tibai. Okey, saya ada perawat glamour, ada antara pelawat yang terkenal juga. Kawan dia telefon saya bagi tahu, yang saya pun terasa juga. Dia jadi macam tu. Nampak? Sikit sebanyak gerak hati, olahan hati tu akan berlaku. Okey, gerak hati dan olahan hati tu akan berlaku. Okey, pasal tu saya kena ambil tindakan macam aku tak boleh campur dengan siapa-siapa lah. Campur pun Assalamualaikum, Waalaikumsalam je. Macam tu lah. Sebab guru saya banyak kali dah, tapi kita ni jenis suka berkawan kan. Saya ni suka berkawan. So saya cari kawan-kawan yang tak terlibat dengan bidang rawatan je lah lagi okey kot. Senang. Dia tak ada rawatan. Jadi okey lah, dia tak ada mening kepala. Kan, tak ambil pot. Saya tak ambil pot. Saya tak ada ambil pot, saya buat asli lah. Cuma kalau satu-satu kebenaran tu saya kena bagi tahu lah. Macam contoh garam tadi, yang garam. Betul tak? Bila fikir balik, betul tak apa saya cakap? Apa pembuktian yang mengatakan benda tu memang bukan sihir? Tak ada siapa pun boleh bagi tahu pembuktian tu. Okey? Dan bila kamu kata itu bukan sihir, yang ini cakap sihir, itu dah jadi satu fitnah. Benda tu jadi kecoh seluruh Malaysia. Orang blame konon-konon si dia ni telah melakukan sihir contohnya. Okey, dia jadi masalah kat situ lah, Itu yang payah nak cakap, tak cakap sebab salah, tak cakap pun tak boleh. Jadi betul. Sebab saya takut nanti kamu balik rumah, keluar rumah kamu ada garam, kamu kata alhamdulillah ada orang pagar rumah tu. Padahal benda tu sihir. Okey, tu saya cakap buhur sihir tu apa? Buhur sihir adalah sesuatu benda yang bukan hak milik kita. Bukan kita yang buat benda tu, bukan kita yang tabur benda tu. Buhur sihir ni boleh jadi dalam keadaan apa? Segala jenis benda boleh ditaburkan dekat rumah kita. Waimah air kosong sekalipun boleh dibuat, dijadikan buhur sihir. Akan tetapi cuma yang glamour, yang biasa dilakukan RM2. Itu benda-benda yang glamour, yang biasa dilakukan. Okey, buhur-buhur yang dekat dalam yang perlu ditanam dan sebagainya, itu benda-benda yang dikatakan glamour. Kamu tahu tak berapa banyak kedai-kedai di Malaysia yang ditutup tak ada pun buhur sihir.
Tak ada pun orang tabur benda, tak ada pun. Dia pergunakan air je, air kosong je. Dia tabur. Kan? Habis tutup kedai tu. Okey, dia pun buat macam tu je. Tak semestinya ada yang tabur garam. Contoh, bila satu statement keluar, garam ini adalah pembenteng. Nanti satu masa nanti, kau tak percaya cakap aku ni, berapa hari bulan? 16 hari bulan 2. Kau tengok mulut dia bercakap. Nanti kau tengok, akan ada VTT yang keluar, kedai saya tiba-tiba ditabur garam. Dan kedai saya tak ada orang pandang. Okay? Benda ni banyak berlaku, cuma benda tu tak kecoh je. Yang datang merawat kat kami, benda yang pasal tabur garam ni, banyak dah berlaku. Okay? Cuma benda tu tak kecoh dan tak ramai orang tahu. Itu je. Okay? Cuma benda tu tak adalah kata si Ali ni tabur garam ke, si Dayah tabur garam ke. Tetapi andai kata benda itu bukan hak milik mereka, makna kata itu dipanggil buhur. Okay? Cuma tak tahu benda tu atas sebab apa. Atas sebab apa ditaburkan. Itu tak tahu. Adakah benda itu lakonan, ataupun benda itu satu publicity, adakah benda itu betul-betul sihir, adakah benda itu betul-betul pagar ke. Kita tak boleh jawab soalan tu. Takkan dengan tengok video boleh nampak. Benda tu tak boleh. Okay. Jangan membuat sebatang, lepas tu panggil paket masuk. Alright. Pertama kali dengar garam boleh jadi sihir. Bukan kata garam, Kak. Akak pernah dengar tak air mineral ni, okey, boleh jadi sihir? Akak tak pernah dengar kan? Sebab apa benda tu tak pernah berlaku dekat akak? Akak pernah dengar tak air kencing boleh? Akak pernah dengar tak kalau kata saya biasa buat live, kalau kata kedai makan ataupun kedai meniaga, kalau orang dah buang tai, pindah je terus. Jangan stay lagi dah. Kalau nak rawat pun dia akan makan diri. Akak pernah dengar tak? Benda tu kita kongsikan dengan pengalaman yang dah berlaku tau. Yang kita dah berlaku. Yang pesakit ni pun dia dah kena balin tahi pun dia masih duduk kat situ lagi. Dan akhirnya makan diri dia, keluarga dia, habis semua benda. Okay? Sebab akak tak biasa dengar. Sebab apa? Dia kena pakai Ajinomoto pun boleh. Bukan kata Ajinomoto. Pakai skru motor pun boleh kalau nak buat. Buhur tu apa? Buhur tu adalah sesuatu benda yang bukan hak milik kita. Dia bukan hak milik kita tapi tiba-tiba ada. Siapa punya kerja? Itu tanda soal. Itu yang nak kena kaji tu. Aku rasa aku tak ada bubuh benda ni. Okey, atas dalil mana yang kata pelesit tu berkaitan dengan sihir? Atas dalil mana yang kata garam tu berkaitan dengan menghancur, buang sihir dan sebagainya? Tak ada pun. Benda tu kaedah je. Benda tu kaedah yang turun-temurun ni daripada guru-guru kita dulu. Okey, tak ada pun. Atas dalil mana yang kata potong limau tu boleh jin boleh lari? Tak ada pun. Mana ada kata apa benda tu? Itu adalah kaedah semata-mata. Okay, ada tak orang ilmu hitam pakai limau? Ada apa tak ada pula? Kan? Masa tu bila dah terkena, dah pergi merawat, dah merata dia pergi atas dasar pengalaman, dia mungkin akan nampak benda tu. Kalau kata tak ada, copy paste, dia tak dapat. Dia takkan dapat jawapan. Macam contoh kat sini, saya rasa ramai yang pernah pergi merawat, beratus-ratus perawat pun ada. Okay? Ramai yang dah pergi mata. Muncul korang boleh nampak. Mungkin daripada ramai-ramai tu kau pun tahu yang ni memang ilmu hitam contoh. Dia boleh buat macam-macam. Orang yang ilmu hitam ni dia boleh buat. Macam-macam benda dia boleh buat. Nak buat apa? Ni boleh. Nak bagi kahwin? Boleh. Nak bagi bercerai? Boleh. Itu ilmu hitam lah. Okay, dia boleh buat. Okay, so kat situ kau tengoklah kaedah dia pakai garam boleh. Semua boleh. Macam-macam boleh. Okay, kaedah lah. Pada tu sekadar kaedah. So terpulang lah. Ni just buat perkongsian sebab aku cakap macam ni sebab aku takut nanti bila kau keluar rumah besok, tiba-tiba orang balik garam kat depan rumah. Dah kau cakap ada Alhamdulillah ada orang pagar kat rumah aku. Kau pun langkah. Halang tu. Jangan. Dia buhur ni adalah sesuatu benda yang bukan hak milik kita. Dia daripada macam-macam benda boleh. Daripada macam-macam benda boleh. Ada orang letak batu depan kedai, lebih kurang tujuan macam duit shilling ke? Kalau duit shilling tu banyak lah. Itu biasalah. Biasa yang orang gunakan. Biasa yang orang gunakan. Tanam gigi babi untuk apa? Taring babi. Taring babi ada dalam tu. Siapa bagi tak tahu itu. Siapa punya. Taring babi ni biasa pakai untuk ilmu penunduk. Dia benda-benda macam tu terpulang pada individu tu. Dia simpan azimat tu untuk apa? Dia ada mentera dia. Mentera tu yang nanti akan mengundang bangsa jin ni tadi. Untuk apa yang dihajati tu termakbul, terjadi. Biasanya macam tu. Daripada batu cincin pun boleh juga nak panggil jin. Atas dia ada mentera dia. Dia baca mentera dia. Kadang-kadang setengah tu di makanan dia minyak. Dia kena sapu minyak. Tengoklah atas sesuatu benda tu dia mesti akan ada
dia mesti akan ada bacaan dia, mentera dia. Okey, lepas dia baca mentera dia, apa benda proses yang perlu dilakukan. Macam contoh kau tengok orang ilmu hitam duk panggil-panggil jin, bukan dia panggil saja, dia ada cara dia. Depa pun ada puasa dia juga. Depa pun ada apa benda yang perlu dijamah. Okey, depa pun ada benda yang perlu dijamah. Ada setengah ilmu hitam, dia perlu menjamah contoh 16 orang anak dara contoh ke. Macam-macam lah dia punya jamahan tu, terpulang pada kadam yang diikut, yang ada dengan dia tu. Okey, ada jamahan dia. Macam-macam kalau nak cerita benda ni sampai kiamat pun tak habis. Kaedah pun macam-macam kaedah dia. Kan? Kalau bakar kemian tu macam mana Ustaz? Bakar kemian bergantung pada niat orang yang membakar tu atas dasar apa. Kamu takkan dapat jawapan. Ada tak perawat Islam bakar kemian? Ramai. Apa tak ada pula? Orang dulu-dulu perawat Islam ramai. Yang bakar-bakar kemian dekat keris tu, kenapa nak bakar kemian dekat keris? Makna kata atas dasar apa pembakaran itu berlaku. Dia bakar tu sebab apa? Pasal tu hari ni saya buat live, saya bakar buhur. Saya nak buktikan daripada buhur tadi boleh memanggil jin. Okey, saya nak, sebab ada orang cakap buhur tak boleh. Sekarang ni buhur pun dah buat stick tau. Dia dah buat apa? Dia dah buat style colok. Lepas tu nak kira. Ya, betul. Sebab kamu nampak benda tu colok. Colok. Ini tak betul ni. Colok dia bakar colok ni. Benda tak betul ni. Sekarang ni yang kaedah Islam sekarang mereka dah keluarkan buhur colok. Sama dah. Kaedah tu sama dah dengan bangsa-bangsa lain. Kamu faham tak konsep bangsa-bangsa lain membakar colok tadi, dan orang semayang contoh dibakar colok. Apa tujuan mereka membakar tersebut? Okey, umpamanya mereka memberikan makanan kepada sesuatu. Sama juga konsep dengan rawatan. Mereka macam contoh doa panggil jin tak sampai-sampai, kamu kena bagi makan kat dia, panggil dia datang. Okey, ada setengah orang buat pembakaran tu adalah untuk kadam mereka sendiri. Pun ada juga. Dia bakar kemian tu untuk bagi kadam dia sendiri makan tu, buat kerja pun ada juga. Pasal tu niat yang dibuat sesuatu tu kamu tak boleh nak baca. Kamu tak boleh nak tahu dia bakar tu untuk tujuan apa. Kamu memang tak boleh nak baca. Dia baca ayat Quran macam mana pun, nawaitu niat yang dibakar tu untuk tujuan apa, memang kamu tak boleh nak baca. Kamu nak tahu niat orang. Okay, memang tak boleh nak baca. Macam contoh saya bakar buhur tadi kan, siapa tengok live saya daripada aku seru, aku bagi makan asap ni kepada saka keturunan yang ada pada kamu. Sup terus, bila bakar je sup terus benda tu datang. Okay, makanan dia, keseronokan dia. Okay, nawaitu. Itu macam mana nawaitu tu penting. Adakah bakar kemian boleh mengundang jin? Bukan kata bakar kemian, bakar asap rokok pun boleh mengundang jin. Okey, benda tu memang makanan dia orang. Asap tu memang makanan dia orang. Saya semalam kita bagi contoh macam tu lah. Agama lain pakai colok, kamu pertikaikan contoh kan. Kamu tak tahu nawa itu dibakar tu untuk apa. Lah ni agama Islam sendiri bakar juga colok tapi dia panggil buhur. Tapi dua benda yang sama. Okey, bezanya yang ni tak wangi juga, ada je colok yang wangi. Ni buhur, nama nak bagi sedap sikit, namanya buhur tapi bentuk stick. Tapi benda sama colok juga. Lepas tu macam mana? Sebenarnya pembakaran itu atas dasar apa? Pembakaran itu atas dasar apa? Kalau kamu bakar itu untuk mewangi-wangian, untuk mengikut sunnah Rasulullah, makanya benda itu akan terjadi. Boleh. Tapi kalau kamu membakar, tidak ada niat, tidak ada apa, dia kosong, dikuatiri akan ada bangsa jin yang merapati rumah kamu juga. Okay, dia akan merapati. Itu yang kadang-kadang tiba-tiba, selama ni tak ada orang tak sihir, tapi tiba-tiba ada jin yang datang dekat kamu. Tu saya kat sini saya ajar kamu, sesuatu benda yang kamu nak buat, kamu perlu pasang niat. Sesuatu benda yang kamu nak buat, kamu kena pasang niat. Macam tu juga saya selalu cakap, baca Al-Fatihah contoh, pasang niat. Kamu pasang niat Al-Fatihah tu untuk apa? Kamu belajar. Kamu belajar apa yang saya cakap ni. Sebab sesuatu benda kalau kita pasang niat, baru kamu akan dapat impak dia. Tapi kalau kamu tak pasang niat, boleh tak baca Al-Fatihah tanpa niat? Boleh, tapi dia tergantung. Dan dia hanya dapat pahala semata-mata. Sedangkan benda tu, Al-Fatihah tu macam-macam benda boleh itu je beza dia. Okey, Ustaz, saya semalam mimpi saka datang cubit saya selepas saya baca ayat kursi 7 penjuru dalam mimpi. Jadi double. Ada orang call aku tadi, jadi double lah. Tak, soalan. Ustaz, saya mimpi saka datang cubit saya. Oh, tak boleh kot. Okey guys, siapa yang tengok saya ni boleh follow saya sekarang. Tekan follow saya.
Okey. Dia kalau call je dia lag. Dia jadi apa? Double suara. Okey, dia cakap dekat sini, alah, lepas pula kira dia mimpi. Aish, sekejap. Okey, Allah, apa aku tekan tak tahu. Okey. Ustaz dalam mimpi saka datang cubit saya selepas saya baca ayat penjuru 7 penjuru. Mana kau tahu saka yang cubit kau? Dia tak boleh. Jawab. Jawab. Aku dah tanya dah. Dia memang Nak sangat tanya dah jawab dah. mungkin gangguan. Anggap gangguan je lah. Saka tak saka tu biar perawat yang tentukan. Sebab dia tak saka ni dia ada buah-buah dia. Perawat mesti tahu. Kalau dia belajar dia tahu dia tu perawat. Dia mesti tahu buah apa ni, saka ke bukan ke apa. Dia banyak point sebenarnya nak tahu dia saka ke ataupun sihir. Dalam masa yang sama dia kena belajar juga. Dia kena belajar daripada sudut psikologi pun penting. Psikologi pun kena tahu adakah dia depression. Okey, depression contoh minda dia tak dapat memikir secara sempurna pun boleh jadi macam-macam juga. So dia banyak sebenarnya dia punya point dia. Okey, dia kena banyak point. Pasal tu saya kalau nak tahu orang tu ada gangguan ke tak, saya kena rukyah dulu. Saya tengok dia ada tindak balas tak. Kalau dia tak ada tindak balas, saya tak boleh kata dia ada gangguan. Saya tak boleh kata dia ada gangguan. Sebab saya hanya pegangan saya kat situ. Ayat suci Al-Quran ni boleh menggegarkan jin dalam badan. Okay, selagi dia tak ada tindak balas, saya tak boleh kata dia ada gangguan. Okay, dia nak kena banyak sudut sebenarnya. Pasal tu baru-baru ni saya ada tengok satu kes tangkap jenglot macam tu. Wah, senangnya dia tangkap jenglot ni. Uish, serius? Kat mana? Adalah satu kes. Buka mulut, dia tarik jenglot. Aku cakap, international betul lah ni kan. Tangkap jenglot macam tu je. Gila kau kan. Nah, yolah pakcik tu. Pakcik tu pun habis dia minumnya seguk kari. Habis dia. Ni tak apalah kaedah-kaedah. Habis masalah kita kesian lah kat orang tu kena makan. Kena minum air kunyit. Air kunyit dan sebagainya kan. Jenglot tangkap macam tu. Dahsyat tu ilmu tu handal. Okay. Jenglot ni kalau kau nak tangkap dia pun bukan senang tau. Dia punya lari tu bukan senang. Oh, betul. Betul atas kepala. Pakcik, bayangkan jenglot tu pakcik. Wah, jenglot dah ada kat saya. Aku pun di luar kotak fikiran manusia dia. Tapi biasa kalau perawat dia boleh rasa aura tarikan tu, menarik. Itu macam contoh ada orang yang cuba macam buat juga dalam rawatan. Kita boleh tahu aura dia menarik dan sebagainya, kita boleh rasa. Tapi kalau kamu macam tu rasa, kenapa tiba-tiba tengok dia menjadi berdebar. Yang berdebar tu kamu ada gangguan sebenarnya. Bukan aura perawat tu. Kamu tu yang ada gangguan menyebabkan kamu tengok tu jadi berdebar. Kamu yang ada gangguan sebenarnya. Okey, sebab tu dalam rawatan dalam live, bila kita baca, dia menjurus kepada siapa yang mendengar ni pun akan kena. Siapa yang mendengar ni pun akan kena juga. Okey, lagi soalan cepat. Okey, lah soalan cepat-cepat sebab saya nak sambung ni aku dulu. Okey, kalau perawat ni pandai scan, memang kaedah scan kena minta nama binti dengan nama mak saya dah terbagi. Dia masalah scan ni sebab kita ni daripada dulu-dulu lagi dah terbawa benda ni. Saya pun tak nafikan dulu saya masa merawat pun merata juga orang minta nama mak ni apa semua. Macam saya lah, saya bagi contoh. Saya sakit dulu, saya pernah kena santau teruk. Saya jumpa dengan ratusan. Kita ambil 100 perawat lah saya jumpa. 100 perawat yang saya jumpa ni, saya rasa lebih kurang dalam 80 orang dia akan minta nama saya dengan nama mak saya. Dan mereka memberitahu konon-kononnya mata batin mereka ni terbuka. Okay, dia boleh nampak jin. Kalau tak nampak jin, mana boleh jadi perawat. Itu yang dimaklumkan. Dan mereka kasyaf dan sebagainya. Tetapi kenapa 80 orang perawat yang saya dah bagi nama mak, saya dah bagi nama, semua nama lah aku dah bagi, kenapa jawapan ni tak sama? Kenapa jawapan tu tak sama? Kenapa tak 80 orang ni semua jawapan ni sama? Kenapa mesti ada beza-beza jawapan? Yang ni kata yang macam ni, ni kata macam ni, ni kata macam ni. Kenapa yang dah kasyaf, yang mata batin dah terbuka, dia habis semua, tapi jawapan tu tak sama? Lain. So, kalau melalui benda tu lah, daripada pandangan sebenarnya berbalik pada ayat Quran lah. Kita yakin pada ayat Quran, ada cara menggunakan ayat Quran tu dengan sempurna. Okey, kita tahu kaedah macam mana gunakan ayat Quran, dia akan terbongkar banyak perkara. Tapi kalau berbanding dengan tengok gambar dan scan macam itu, saya rasa dari pandangan saya lah, daripada pengalaman saya merawat dan pengalaman saya dirawat, saya tak nampak benda tu menjamin apa-apa pun sebenarnya. Dia tidak ada apa-apa jaminan pun mengatakan apa yang dia scan itu adalah betul. Okey, dan akhirnya last sekali kamu akan habis je lah duit kamu. Betul lah. Scan semua duit habis.
Ada haters ke? Main lah naik kotak haters. Aku suka sembang-sembang haters. Ada haters ke dalam ni? Dah hilang lah. Penyet ada sakit ke mana-mana. Penyet siapa? Siapa penyet? Mana penyet? Apa komen penyet apa pula? Kawan saya kat cerita dia kerap masuk alam bunian. Dia cakap alam bunian lagi mewah dari alam nyata. Kuyo. Tu dia duduk jalan bunian tu. Tak payah datang. Tak nampak dah komen ni. Aduh, ya Allah. Okay, jom. Dah tak ada apa pun. Soalan-soalan lain Okay, pun sama je. Angka rambut tampal, saya jadi moderator. Hui, angka rambut tampal dia panggil kau. Penyet. Bukan penyet. Oh, bukan penyet hater. Tak apalah, hater pun tak apa. Nanti saya dulu banyak je hater-hater lah. Sekali di PM betul. Ustaz, buka lah balik Ustaz. Betul. Banyak. Betul. Tapi aku nak cari. Macam mana kalau aku dah block tu, takkan aku nak cari dia. Lebam nak cari, tak ada masalah. Cari balik kan. Nasib orang. Jangan menilai orang cepat sangat. Perhatikan dulu kan. Gunakan fikiran yang Betul. Perhatikan dulu bang. Perhatikan dulu. Okay. Hari ni sebelum aku nak alam ni, aku kongsi satu cerita yang agak serba salah. Saya pernah merawat satu perempuan ni. Kemudian saya dah bagi tahu dengan dia, bila saya dah rawat ni, kalau boleh, kalau dah tahu benda ni, jarakkan diri sepenuhnya. Okay. Kemudian dia degil. Okay. Dia dah degil. Kemudian dia masih ada komunikasi lagi dengan lelaki tu pun, saya tak tahulah. Okay. Dalam masa sama, bila dia ada komunikasi dengan lelaki tu pun semua, dia dah jadi balik. Okay. Masalah tu jadi balik. Kau kena faham satu konsep tau. Orang kalau kaki bomoh, macam mana pun dia tetap akan ada permainan bomoh tu. Dia dah biasa dan dengan sistem cepat dapat. Okay. Saya ubat dia dah, itu dah okey dah. Saya ubat dia tu sampai ke pagi kot. Saya rasa saya buat live ke tu. Cuma saya tak nak bagi tahu detail. Saya buat live ke tu. Saya rawat dia sampai ke pagi kot. Pukul 8, pukul 9. Dia adalah seorang kawan jugalah. Okay. Kemudian bila dia balik kat lelaki tu apa semua, tiba-tiba dia jadi lain. Okay. Saya cakap dengan saya punya kenalan-kenalan, cakap kau tengok macam mana sekalipun dia akan menyesal dengan tindakan dia. Hari ni dia jumpa dengan salah satu moderator saya, dia minta tolong rawat dia balik. Saya macam ni tau, saya simple tau. Bila kita dah membantu kau, kita dah bagi tahu cara dan sebagainya, kita niat kita nak bantu kau, tapi kalau kau tak nak dengar, kalau kau datang rawatan dengan aku 10 kali pun tak guna, sama juga. So bila dia dengar cakap lelaki tu, dia pun sebutlah pusat rawatan ni. So buat wanita tersebut, kamu boleh pergi jumpa dengan pusat rawatan. Masa kamu tak nak dengar cakap tu, kamu pergi dekat pusat rawatan yang kamu katakan tu. Okay. Saya tak ada masalah, saya okey je. Cuma tekilan. Okay? Sebab kita buat benda tu sampai sehabis baik kot. Sampai ni ada lagi ni bekas. Aku bakar buhur sampai tangan aku terbakar kot, bakar buhur dia. Okey, siapa yang ada tengok saya bakar buhur dia, sampai tangan saya terbakar kot. So bila dia buat live dengan laki yang disyaki mengsihir dia tu, dia boleh gelak-gelakkan saya kata. Padahal benda buhur tu saya tak tahu siapa punya. Saya tak pernah sebut nama siapa yang buat, yang sebut tu dia. So bila dia dah mula sedar ni, dia tengok balik YouTube dia kata macam mana aku boleh jadi macam ni macam mana aku boleh cakap macam ni macam mana aku jadi macam ni Kita tak tahu. Kita mana nak tahu. Yang tu kamu kalau katakan benda itu kamu menipu, maka kamu menipu. Kami dekat sini, kami Rukiah Gaza, kami tidak pernah bagi kamu skrip. Kami tak pernah bagi tahu kamu apa nak kena buat. Kami tak pernah buat benda daripada dulu sampai sekarang, tak pernah pun macam ni. Tapi once Allah Ta'ala tu nak uji lah sekali, kenapa kamu nak lari balik kat sini nak dapat rawatan? Sedangkan kamu ada dengar perawat-perawat perempuan dan sebagainya, Dika dia macam ni, Dika. Kau dengar, perawat tu tak pernah kenal aku pun. Saya cakap dengan kamu, saya cakap dengan penonton dan mata Allah, di dalam TikTok ni, saya tak pernah kenal dengan mana-mana perawat pun. Saya tak pernah kenal mana-mana perawat pun, aku tak pernah kenal mereka ataupun betul-betul rapat dengan mereka, tak pernah. Okey, tak pernah pun. Ada 1-2 perawat ni pun kita kenal gitu je. Pernah jumpa sekali 2, itu saja. Okey, bukanlah dia kata boleh tahu hal personal saya. Tak ada. Jadi kalau benda tu dibuat, sebenarnya ada satu teknik nak menjatuhkan. Tapi kalau korang cepat sangat terpengaruh, aku pun tak tahu, aku pun jadi blur. Aku cakap, mana dia ni, aku tak kenal dengan dia ni lah. Contoh macam tu lah. Okay, so kalau saya menghargai orang, walaupun jadual saya padat macam mana pun, saya akan usahakan dia. Tetapi once saya dah hargai orang tu, tetapi orang tu tak menghargai saya, buat apa saya nak penat-penat untuk diri dia? Baik saya banyak lagi pesakit saya kat luar. Okay, bye-bye semua, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Alright.